lah rezeki awak tengah hari ni kira setakat tu sajalah. Tak apa, nanti Ustaz buat recording nanti, insyaAllah boleh lihat nanti. Jangan bimbang boleh lihat. Okey. Okey. Berbalik kepada BMC tadi. BMC tadi adalah satu model perniagaan, untuk memudahkan perjalanan sesuatu bisnes itu, sesuatu produk yang dihasilkan itu. Okey. Jadi kalau awak dah tubuh company, dah tubuh syarikat, kemudian awak isi template BMC ni, isikan template BMC ni dengan detail, maka daripada situ awak akan fahamlah perjalanan perniagaan anda. Ini Ustaz akan share ni je. Ustaz share, okey. Bismillah. Okey, boleh nampak tak ni slide, boleh nampak tak slide? Boleh. Boleh doktor, boleh. Boleh doktor. Ya. Okey. Boleh nampak tak? Template ni boleh nampak? Ustaz besarkan sikit. Boleh. Business model canvas. Boleh nampak? Boleh. Boleh doktor. Boleh. Kena bagi tahu sebab okey. Jadi ni semua adalah komponen-komponen dia. Ni semua komponen-komponen ni semua awak kena isikan. Template dah ada. Template BMC dah ada. Dah ada doktor. Dah ada. Kalau dah ada okeylah. Okey. Yang pertama key partner. Kemudian key activity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 benda semua. 9 benda semua awak kena isi. So, Dr. Farhana dah jelaskan semua dah? Key partner ni apa benda? Key activity dah. Key activity ni apa benda? Key partner ni rakan kongsi. Boleh? Rakan kongsi. Hari ni kita nak bincang ni 3 benda ni. Key partner dengan key activity, key resources. Kita nak bincang 3 benda ni. Key partner ni rakan kongsi dalam perniagaan awak. Okey, rakan kongsi dalam perniagaan awak. Okey, ya. Kuat betul ni. Sekejap eh. Sekejap. Ni duduk ni
ada duduk di apa nama ini Australia, London, di gunung Himalaya. Okey, jap. Okey. Awak boleh nampak tak gambar ni? Boleh nampak tak gambar ni? Boleh doktor. Oh tak. Boleh doktor. Business model canvas ni ada template contoh lah, contoh diisikan. Sekejap. Boleh nampak? Boleh doktor. So apabila awak dah ada produk yang awak nak hasilkan tu ataupun nak jual tu, so awak isilah daripada sini. Okey lah. Okey, contohlah misal kata, sekejap. Ada pelajar nak masuk lagi, memang terhad lah hari ni. Apa? So ni satu contoh template yang telah diisi lengkap. Awak boleh lihat di sini. Ni dia, ini syarikat ni dia nak buat satu penghasilan buku. Dia nak buat penerbitan buku. So daripada penerbitan buku ni dia cuba isi template dia kan. Pertama sekali untuk key partner ni, hari ni kita bincang berkenaan dengan key partner, key activity dengan key resources. Contohnya di sini dia cadangkan kepada kita, key partner ni penerbitan buku. Penerbitan buku. Ni rakan kongsi kita ni. Rakan kongsi kita ni lebih kepada orang yang terlibat secara langsung dalam penerbitan buku tu. Orang yang makna kita perlu kepada penerbit, gitu. Kita perlu kepada penerbit, kita perlu kepada kilang, kita perlu kepada syarikat yang memberikan nombor siri, itu. Perpustakaan negara. Boleh. Itu di antara contoh-contoh rakan kongsi. Kalau kita misal kata, kalau contoh misal kata kita bisnes produk kesihatan, misal kata kita menjual satu produk kesihatan, misal kata. Daripada situ siapa rakan kongsi kita? Rakan kongsi kita yang terlibat secara langsung untuk penghasilan ataupun pengeluaran produk kesihatan tadi. Contohnya kita menjual jus, misalnya kita menjual jus kan. Contoh kita menjual jus. Jadi untuk rakan kongsi kita, orang yang terlibat kongsi kita, di pihak lab, contohnya makmal lab Unipec, misal kata makmal lab Unipec sebagai tempat untuk sampel, misalkan menganalisis sampel kan. Jadi lab Unipec yang menganalisis sampel itu adalah sebagai rakan kongsi bagi menyediakan kandungan nutrisi kepada
kepada produk pemakanan yang kita nak hasilkan tadi. Boleh? Jadi awak list dah kat sini. Satunya adalah Unipack, apa namanya? Awak nak dapatkan kelulusan halal kan, JAKIM. So JAKIM. So tulis di sini JAKIM, maknanya di unit halal produk di JAKIM. So kita listkan sebagai salah satu daripada kongsi kita. Yang kedua, yang ketiga, kita perlu daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Okey, kita perlu kepada KKM. So kita listkan di situ KKM sebagai partner kepada syarikat kita tu. Listkan semua mereka orang yang ada kait, listkan semua dah. Katalah kita dapat listkan lebih kurang dalam 5 ke 6 key partner kita, dah cukup. Cukup untuk kita memahami siapa menjadi rakan kongsi kita. Boleh? Key partner lah, faham tak? Contohnya awak nak menjual, katalah contohnya awak nak menjual apa, misal kata contohnya awak nak menjual kata apa, awak sebagai, misal kata awak sebagai ejen minyak zaitun, misal kata awak sebagai ejen minyak zaitun. Jadi apa rakan kongsi anda? Apakah rakan kongsi kepada penjualan dekat awak semua? Awak kena lihatlah siapa mereka yang terlibat secara langsung dengan awak punya development awak tu. Okey. So setiap produk itu ataupun setiap bisnes itu berbeza di antara satu dengan yang lain, berbeza tak sama. Key partner ni tak sama. Kalau awak nak katalah awak berniaga kambing golek, misal kata awak berniaga kambing golek. Siapa key partner awak dalam menyusun aturkan awak punya kalangan-kalangan yang berkepentingan dalam syarikat tu. Katalah awak menjual kambing golek, mesti awak perlu kepada ladang pembekal tu. Ladang ternak. Awak dah ada ladang ternak, ladang ternak tu dah ada ladang ternak, tapi awak nak ambil kambing tersebut, nak ambil kambing daripada pihak pembekal tu, mesti awak ada hubungan dengan mereka. Kalau awak tak ada hubungan, macam mana awak nak jalankan bisnes? Boleh faham tak? Okey, kemudian selain daripada tu, awak perlukan kepada apa lagi untuk menjual kambing golek tadi? Perlu kepada Rempah. rempah tu, kalau sekiranya kambing golek tu nak dimasak ataupun nak dijadikan sebagai awak nak menjual daging-daging tersebut dalam bentuk rempah ratus, baru awak perlu kepada rempah ratus. Tapi kalau tidak perlu kepada rempah ratus tu, cukup dengan menjual kambing saja.
menjual itu awak kena listkan lah siapa maknanya partner tu, partner awak lah. Tu nanti akan diisikan dalam template BMC nanti, dan template BMC nanti tu akan divideokan. Boleh nanti ingatkan Ustaz nak Ustaz nak sebut berkenaan dengan video BMC nanti. Ustaz nak sebut tentang video BMC nanti. Awak nak designer video BMC tu, yang dalam template yang perlu awak isi, awak dah isi dah, dan template perlu diisi dan template, tapi nak making video tu, nak buat video tu, macam mana awak nak buat video? Dah, nanti tolong ingatkan Ustaz. Okey. Contoh lain lagi, awak bisnes, katalah bisnes jenis berbentuk perkhidmatan, perkhidmatan fotokopi ataupun perkhidmatan fotokopi misalkan. Awak nak jual perkhidmatan, nak bagi servis fotokopi, kedai fotostat. Jadi awak kena tahu partner awak, siapa rakan kongsi awak, partner awak, untuk membantu melancarkan perjalanan sesuatu bisnes fotokopi itu. Awak listkan di situ. Tak kira siapa saja, tak kira daripada agensi ke, daripada jabatan ke, daripada institut ke, daripada mana-mana yang mempunyai kepentingan dengan kita secara tidak langsung. Mempunyai kepentingan dengan kita secara tidak langsung. Kalau tak ada dia tu, kalau tak ada partner tu nanti tu, berkemungkinan perniagaan kita tu nanti akan berhadapan dengan, boleh Okey, key activity. Apa itu key activity? Key activity itu adalah aktiviti yang awak nak jalankan. Apakah aktiviti dia? Contoh di sini dia kata, key activity ini dia menjalankan, dia nak buat penerbitan buku tadi, dia menjalankan apa yang perlu dia buat untuk tindakan mereka, untuk tindakan pihak syarikat penerbitan buku ni adalah dia kena buat R&D. R&D ni maknanya mereka mesti menjalankan penyelidikan, kaji penyelidikan dalam bidang tu. Boleh. Dia di antara salah satu aktiviti. Jadi kalau tak ada R&D ni, maka perjalanan bisnes mereka itu akan terbantuklah sebab tidak ada R&D. Kemudian yang kedua, editing naskah. Perlu ada mereka yang mengedit naskah tu. Kalau tak ada edit naskah, macam mana nak selesaikan penerbitan? Ni nama dia key activity. Boleh. Yang ketiga, dia kata ada partnership, ada rakan. Ada rakan yang partnership ni, ada rakan yang boleh membantu ahli-ahli mereka. Kalau tak ada partnership ni, kemungkinan untuk menyiapkan sesebuah naskah itu lambat. Okey, so perlu mereka mencari partnership untuk melancarkan operasi. Yang keempat, modul. Perlu ada modul. Perlu ada modul jugalah untuk melancarkan operasi penerbitan tu. Ada pemasaran, ada marketing. Marketing ni penting. Kalau awak hasilkan buku, hasilkan penerbitan tapi tidak ada marketing,
tidak ada marketing, macam mana awak nak jalankan perniagaan awak tu? Awak nak rancakkan perniagaan, tak ada marketing. Ada produk tapi tidak ada pemasaran, tidak ada marketing. Boleh. So daripada situ perlu kepada pemasaran. So jadi key activity tu, key activity adalah aktiviti ataupun langkah-langkah, tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak company itu untuk menggerakkan, untuk menjalankan operasi penjualan tu. So daripada situ key activity ni adalah sangat penting, untuk menjelaskan, untuk melihat dengan lebih jelas apakah aktiviti yang perlu dilaksanakan, perlu dibuat oleh sesebuah company itu. Boleh? Boleh faham tak? Nanti awak kena list kasih seberapa banyak pun tak kisahlah, tak apalah seberapa banyak. Kalau jika awak merasakan bahawa pentingnya ada situ, contohnya kalau awak nak menjual, misalnya kata nak menjual nasi lemak delivery. So aktiviti yang perlu awak ada di sini, awak list senaraikan. Rempah ratus, mesti ada rempah ratus, mesti ada bahan-bahan asas dah, bahan-bahan asas, mesti ada juga di situ pembukusan, mesti ada di situ penghantaran, itu aktiviti. Mesti ada di situ rekod, misal kata rekod kan, rekod. Bila awak menjual tu mesti ada sistem rekod. Tu semua tu termasuk di dalam komponen key activity, termasuk di dalam komponen key activity. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan juga nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya setakat tu? Ada apa-apa soalan? Nampak senyap semua ni, faham ke semua? Doktor, apa beza key activity dengan revenue stream? Revenue stream ni adalah bahan ataupun modal untuk kita mendapatkan untung tu. Untuk kita mendapatkan untung. Contohnya penerbitan tu, kita menjual buku-buku tu di bawah unit penerbitan, tu adalah sebagai salah satu daripada hasil yang dimiliki oleh syarikat tu. Jadi menjual buku-buku tu adalah keuntungan yang diperoleh. Key activity ni tindakan untuk kita menjual buku tu, tindakan, langkah-langkah, step-step, arahan-arahan, tindakan yang perlu dibuat, action lah, kita panggil action. Awak nak jual buku, apa action awak? Awak nak jual buku, apa action? Awak nak jual nasi lemak, apa action awak? Awak nak jual tudung, apa action awak? Nak jual tudung, misal kata mesti awak kena dapatkan bahan mentah tu, kain kan? Kalau tak ada kain, macam mana nak buat tudung, misal kata? Boleh. Jadi penjualan tudung tu adalah salah satu daripada keuntungan syarikat tersebut. Kalau tadi penerbitan, kalau nak jual tudung, jadi tudung tu adalah salah satu daripada produk yang boleh milik untuk dapatkan keuntungan kepada sebuah syarikat itu. Boleh. Yang menghasilkan keuntungan tu, itu dipanggil revenue stream.
Boleh? Kan InsyaAllah, syarikat kan dia banyak produk dia kan. Produk salah satunya misal kata zaman sekarang ni dalam musim pandemik ni, syarikat-syarikat yang menawarkan khidmat travel, misalnya dia orang tak boleh sekarang ni travel, dia orang tak boleh buat kan. Dia orang tak boleh nak gerakkan business travel tu. Jadi di situ travel tu bukan lagi menjadi salah satu bisnes yang menguntungkan bagi syarikat tu. Tak boleh untung lah daripada situ. Maka syarikat tu menukar produk lain, produk baru dalam syarikat, seperti contoh dia menjual kurma misalnya kata. Oleh kerana tak jalan, maka dia mengambil langkah cepat, mengambil langkah drastik. Dia menjual kurma, dan kurma tu dia import daripada Arab Saudi melalui kargo misal kata. Jadi menjual kurma itu dianggap sebagai income baru bagi sesebuah syarikat yang mendapat keuntungan, yang mendapatkan benefit itu. Yang mendapatkan untung atau mendapatkan benefit itu dipanggil sebagai revenue stream. Okey. Lagi ada apa-apa soalan lagi? Bisnes ni sebenarnya besar jugalah dia punya perbincangan dia, perbahasan besar jugalah, banyak jugalah perbincangan dia. Kan macam mana nak buat kan? Lagi ada apa-apa soalan lagi tak? Macam nak tanya tapi tak tertanya. Macam nak tanya tapi tak tertanya. Doktor, kalau contohnya kita pinjam bank di bank, jadi bank tu salah satu daripada key partner lah tu kan? Ya, salah satu daripada partner. Nanti pinjaman bank tadi tu boleh kita masukkan di sini. Pinjaman bank tu kita boleh masukkan di boleh masukkan di sini key resources ni, key resources boleh masukkan di tempat sini ni, key resources ni boleh, ataupun kita masukkan di tempat key partner pun boleh. Kalau kita merasakan dia tu sebagai partner kita pun boleh, ataupun kita masukkan dia sebagai key resources ni adalah lebih kepada key resources ni lebih kepada sumber, contoh seperti pinjaman, sumber-sumber seperti MARA, pusat pinjaman bank dan sebagainya tu, boleh kita masukkan di tempat di key resources. Ataupun kita masuk di key partner pun boleh juga. Kerana dia adalah salah satu daripada partner kita yang berikan kita hutang perniagaan. Boleh? Boleh, Doktor. Contohnya key resources ni kan, contohnya pada key resources ni dia tulis ini, dia kata designer, editor, makan di bahagian sini, dia masukkan di resource. Ini komponen yang penting juga untuk syarikat dia. Kalau tak ada designer misalkan, macam mana nak buat buku, gitu. Designer tak di aktiviti lah, sebab sales ni nampaknya lebih berhak, lebih utama kita
masukkan dalam key resources ni. Maksudnya sumber-sumber alat yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti ni. Untuk menjalankan aktiviti ni ada key resources. Boleh. Okey, selain daripada tu ada soalan lagi tak? Tanya. Okey, ni template kosong ni nanti awak isi. Kalau tak ada template ni, nanti Ustaz akan Ustaz akan uploadkan template ni nanti dalam laman web ni. Laman web ni. Awak boleh nampak tak laman web ni? Boleh nampak tak ni? Ni boleh nampak tak? Nampak doktor. Boleh doktor. Boleh nampak tak? Boleh nampak? Okey, laman web ni FPI keusahawanan.blogspot.com ni Ustaz buat sebagai platform ataupun database, sebagai platform database untuk sebarang yang berkait dengan keusahawanan fakulti, yang berkait dengan sebarang perkara keusahawanan fakulti. Di sini ada banyak dia punya menu dia. Okey, awak boleh buka di sini. Ada yang dah ada yang belum. Ni baru lagi Ustaz buat. Ada penawaran kursus fakulti, ada penawaran kursus CESME, ada aktiviti pitching pelajar, kios, syarikat, organisasi pelajar, usahawan pelajar kampus, usahawan alumni FPI, penglibatan pelajar, penyertaan pelajar, bengkel, pencapaian sumber akademik. Sumber akademik ni ada tawaran kerja kosong. Di bahagian sumber bahan akademik ni ada Ustaz uploadkan satu video. Okey, Ustaz uploadkan satu video berkenaan dengan key partners. Ni key partner ni. Aktiviti key partner, resources, aktiviti dan resources. Okey. Awak boleh dengar ke tak ni? Boleh dengar tak? Ustaz buka ni boleh dengar tak? Belum lagi doktor. Dah Ustaz buka tadi boleh dengar tak? Cuba Ustaz dah buka sekarang ni, boleh dengar tak? Cuba tengok. Tak boleh doktor, tak dengar. Tak boleh dengar tak? Tak boleh dengar tak? Okey, kalau tak boleh dengar. Ya doktor, tak boleh. Kalau tak boleh dengar. Okey, kejap Ustaz stop kat sini dulu. Ustaz share. Ustaz share dekat apa nama ni, dekat window ni. Dekat Ustaz ni macam nak ribut je ni. Okey, Ustaz dah share dah. Boleh nampak tak? Boleh doktor. Boleh doktor. Okey. Okey, boleh dengar tak? Cuba Ustaz ada pasal ni. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak doktor? Boleh doktor. Boleh dengar? Boleh? Boleh. Okey, cuba kita lihat kejap. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas.
tersebut kita tawarkan. Misalnya gini, jika Anda ingin mendapatkan tips dan trik tentang student planner dengan lebih lengkap, silakan Anda kirimkan alamat email Anda ke alamat email contact@cerdasmulia.co.id, misalkan seperti itu. Kemudian kita akan kirimkan secara berkala artikel-artikel atau posting-posting yang berguna untuk meningkatkan hampir semuanya membeli lagi jasa yang kami from the value. Tentu saja kalau kartu pelanggan dan lain sebagainya itu tergantung dan terserah dari kebijakan teman-teman sahabat masing-masing. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream ini adalah tempat di mana kita menjawab bagaimana produk atau perusahaan menghasilkan uang. Keywordnya adalah how to get money from the value. Tentu saja kalau kita membicarakan buku, Student Planner Guidebook, value yang bayaran atau income stream yang paling sering kali menjadi tumpuan adalah royaltinya. Jadi revenue stream atau income stream dari penjualan buku Student Planner Guidebook ini berasal dari royalti. Ini adalah revenue stream yang langsung. Namun revenue stream yang tidak langsung tentu saja adalah berupa seminar atau in-house training dari para pembaca buku Student Planner Guidebook yang mengundang Cerdas Mulia Institute untuk memberikan pelatihan di tempat mereka, sehingga mendapatkan revenue yang lebih besar lagi. Namun itu adalah revenue yang tidak langsung, di mana revenue tersebut bukan langsung berasal dari buku, tapi dari para pembaca buku yang ingin mendapatkan training lebih dalam tentang student planner. Selanjutnya adalah key resources. Key resources adalah sumber daya yang diperlukan agar perusahaan bisa berjalan atau agar value itu bisa tercipta. Keywordnya adalah SDM dan sumber daya alat. Apa saja yang dibutuhkan agar value yang kita rencanakan itu bisa terwujud. Nah, ini adalah sumber daya utama yang kami butuhkan untuk membuat buku Student Planner Guidebook. Jadi misalkan contoh dalam SDM, kita butuh orang-orang ini, kolektor data dan researcher, kita butuh editor dan ilustrator, kita butuh training designer, kita butuh trainer dan fasilitator, marketing dan sales. Itu untuk trainingnya nanti. Namun untuk yang bukunya, itu lebih ke arah kolektor data dan researcher, serta editor dan ilustrator. Toolsnya tidak banyak, toolsnya hanyalah laptop dan internet. Jadi selama ada laptop yang ada Microsoft Word, lalu ada internet, maka kita bisa membuat buku. Ya, ini adalah sumber daya utama untuk membuat Student Planner Guidebook. Selanjutnya adalah key activities. Key activities adalah aktivitas kunci apa saja yang dilakukan oleh key resources agar value tersebut bisa terwujud. Agar kalau dalam kasus ini, agar buku saya bisa jadi atau bisa terbit. Keywordnya adalah operation procedure. Nah, ini adalah aktivitas kunci bagaimana caranya agar kami di Cerdas Mulia Institute bisa menerbitkan buku itu dengan tepat waktu. Aktivitas kuncinya adalah riset dan pengembangan pembelajaran, pembuatan naskah buku, kerjasama dengan penerbit, hingga melakukan training for trainer untuk mempersiapkan akademi student planner yang akan dijalankan. Itu adalah key activities atau aktivitas kunci. Selanjutnya adalah key partners. Key partners di sini menjelaskan siapa rekanan yang dapat mendongkrak kinerja perusahaan atau siapa rekanan yang dapat membantu kita mewujudkan produk atau value yang ingin kita ciptakan. Keywordnya adalah collaboration and partnership. Di sini Cerdas Mulia Institute dalam rangka mewujudkan buku tersebut dan agar kita ingin buku tersebut tersebar dengan luas, maka kita membuat key partnership dengan 3 pihak yang paling banyak. Yang pertama adalah dengan pihak penerbitan buku, yang kedua adalah kita melakukan kesepakatan dan kolaborasi dengan pers dan media, dan yang ketiga kita juga melakukan kesepakatan dengan komunitas. Dan dengan mereka masing-masing ini kita jadi bisa dengan partnership dengan penerbitan buku, kita bisa diterbitkan secara nasional. Dengan pers dan media kita bisa mengiklankan buku kita dengan gratis karena buku tersebut diulas ya, direview di berbagai koran dan majalah. Dan yang paling penting juga menggunakan komunitas partnership, kerjasama untuk buku kita. Beberapa komunitas antara lain adalah TDA Kampus, komunitas tangan di atas, dan juga komunitas ISIC, yaitu adalah International Student Identity Card, di mana dengan pembelian kartu Students International pada waktu itu juga akan mendapatkan diskon
potongan untuk menjalankan bisnis atau untuk menciptakan value. Semakin lengkap semakin baik. Apakah dia laki-laki dan perempuan? Apakah An organization's business model can be described with the 9 building blocks. Customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touch points you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Ya, itulah tadi adalah sebuah contoh penjelasan singkat tentang apa itu bisnis model kanvas. Okey, tadi kita lihat video ringkas berkenaan dengan BMC dan juga bagaimana kita melengkapkan apa nama ni komponen-komponen di dalam jadual template BMC itu. Jadi nanti pelajar dah ada buat grup lah. Grup dah ada kan? Ada doktor. Okey. Dah doktor. Produk dah ada. Produk dah ada. Dah ada doktor. Dah doktor. Dah ada. Jadi sekarang ni pelajar boleh mula isilah template tu, dan kita lihat nanti insya-Allah kita akan lihat minggu akan datang nanti macam mana awak melengkapkan template BMC tu. Kita lihat satu persatu. Kemudian juga tadi Ustaz nak sebut berkenaan dengan cara awak nak buat video tu. Cara nak buat video tu nanti apa yang penting video tu mesti ada dalam rubrik, mesti selari dengan rubrik. Ustaz rasa rubrik ini telah pun dikongsikan dengan para pelajar sebelum ni. Rasanya dengan Dr. Farhana rasa dia dah kongsikan dia punya rubrik penilaian BMC dah bagi ke? Dah bagi ke belum? Dr. Farhana dah bagi ke belum apa? Dah tu. Ikut ya rubrik tu. Apa yang rubrik tu nak, ikutkan saja rubrik tu. Lepas tu kalau boleh video yang awak buat tu nanti, video tu banyak memaparkan kepada gambar, bukan banyak papar kepada wajah awak ataupun gambar awak, tapi banyak memaparkan kepada
apa nama ni, gambar macam mana awak nak design tu, nak design awak punya produk tu. Jangan awak duduk je dekat kamera macam ni, macam ustaz duduk ni cakap macam ni. So awak duduk, kalau boleh ada gambar kecil saja di sebelah tu, tapi tangan tu macam isyarat kata misal kata kan, nanti ustaz akan share lah video-video yang pelajar yang lepas dah buat. Cantik video-video tu. Jadi dia tunjuk ni CEO klub naik gambar dia kan, CEO klub naik gambar dia. Kemudian dia tunjuk dia punya apa produk dia, dia tunjuk produk dia, kan naik produk dia. Kemudian dia tunjuk template dan sebagainya lah sampai habis. Dan video tu selama 5 minit saja, jangan panjang 5 minit je. Okey. Dan satu lagi video digital. Bertuah awak kali ni, untuk semester ni sangat-sangat bertuah, kerana ustaz akan sharekan kepada anda bagaimana awak nak menjalankan FB Ad. Bagaimana awak nak menjalankan FB Ad. Maksudnya pemasaran digital menggunakan FB Ad. Mungkin daripada sebahagian pelajar ni sudah tahu, tapi mungkin sebahagian lagi masih belum lagi. Untuk FB Ad ni, kalau awak kursus FB Ad di luar sana, harga dia sangat mahal, sampai beratus-ratus lah. Sampai beratus-ratus untuk awak belajar copywriting. Jadi di sini ustaz akan tunjuk sikit saja. Nanti insya-Allah ada masa nanti kita akan belajar macam mana nak create FB Ad. Tak? Secara percuma. Okey. Jadi FB Ad nanti sangat membantu dalam memasarkan produk syarikat. Okey, sekarang ni ustaz tunjuk. Okey. Tab. Tak tahulah kalau dapat buka. Alhamdulillah. Sebab dia ustaz punya Facebook ustaz ni ada masalah sebenarnya. Awak nampak tak sekarang ni di FB Ad, boleh nampak tak? Belum doktor, belum. Boleh nampak tak? Tak boleh. Belum. Doktor boleh share screen. Dia entahlah dia jadi lambat. Oh, patutlah. Dia kata cannot share screen. Okey, tak apa. Dia kata tak boleh share. Okey. Tak apa, nanti insya-Allah minggu depan lah nanti insya-Allah Ustaz akan share berkenaan macam mana, bagaimana kita nak menjalankan pengiklanan melalui FB Ad. FB Ad ni kalau kursus di luar memang mahal lah, beratus-ratus yang buat kursus kursus FB Ad ni. Jadi melalui subjek LMCW ni insya-Allah kita
akan kongsi sama-sama bagaimana kita nak buat pengiklanan FBA ni secara percuma, insya-Allah. Ustaz, sebab Ustaz punya FB Ustaz ni ada masalah sebenarnya. Ada masalah. Tapi masalah tu belum lagi dapat diatasi, sebab tu Ustaz buku tadi tak dapat lah. Untuk iklan FBA ni dia orang ni agak ni sikit lah. Dia orang FB ni, syarikat FB ni, Facebook ni dia agak ni sikit lah dengan permainan FBA ni. Agak kalau tersilap sikit pun dia boleh stop di kita punya FB kita. Okey. Jadi pelajar yang nak buat video video digital marketing tu guna FB Ad. Ustaz nak tengok awak buat FB Ad tu daripada awal sehingga akhir. Awak buat FB Ad tu daripada awal hingga akhir berjaya. Ustaz nak tengok berjaya daripada awal kurang lebih dalam 1 minit aja. Video tu ringkas saja. Video tu ringkas saja. Jangan panjang. Kalau panjang nanti panjang nanti jadi berceramah pula nanti. Kurang daripada 1 minit. Video tu ringkas 1 minit. Ustaz nak tengok syarikat, ada je syarikat, kemudian produk apa yang awak nak buat, kemudian pengiklanan FBA awak macam mana, siapa dia punya sasaran awak, untuk golongan siapa, untuk culture mana, untuk negara mana kan, dan sebagainya dah. Nanti kita akan tengok lepas ni, insya-Allah. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan nak tanya? Untuk detail lagi nanti awak boleh buka laman web FPI Keusahawan dan blogspot.com tadi untuk lihat video dan juga video key partner activity dan resources tu. Boleh lihat situ, boleh belajar daripada situ. Dan yang video yang Ustaz rekod ni juga nanti Ustaz akan masukkan dalam tu nanti, insya-Allah. Kejap nanti bila dah selesai nanti Ustaz akan terus masuk dalam laman web FPI Keusahawan, insya-Allah. Boleh? Boleh. Okey, setakat tu dulu ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Tiada, Doktor. Tak ada kalau tak ada kita berhenti dulu setakat tu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan pada komponen-komponen yang berbaki lagi, insyaAllah. Okey, setakat tu dulu untuk kali ini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, Doktor. Doktor.